Maka ayat 248, wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyah mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Baik, kalau nak tahu si Talut yang kamu sangka tak ada apa-apa, tapi Allah boleh beri semua, dibuktikan dia, diberikan Taurat pada dia dan diberikan Tabut pada dia. Dan berkatalah Nabi, sesungguhnya tanda bukti kerajaan Talut itu, walaupun Talut tadi kamu pertikai, tapi Allah akan berikan ilmu, hikmah dan ada tanda-tandanya. Akan kembalinya Tabut yang hilang, yang dicuri oleh kerajaan zalim itu nanti akan datang kembali pada si Talut. Ini kalau cerita tu macam cerita magic saja. Boleh panggil dia datang. Tabut ni kalau istilah kita nak digambarkan tapi tak tahu macam mana. Dia kotak saja, bekas khazanah simpanan Nabi Musa. Pakaian dia pun ada, tongkat dia pun ada dekat situ. Itu Tabut tu. Tapi macam kalau kita sekarang yang ada orang-orang sekarang ni, barang-barang lama tu lah kan, dia hilang tapi Allah boleh datangkan kepada si Talut. Itu tanda si Talut ni boleh jadi raja. Ya, Tuhan ya kembalikan Tabut dan Taurat ini yang mengandungi, ya, Tabut ini dia mengandungi sakinah, ketentraman daripada Tuhan. Kalau ada itu tenang aja, min rabbikum, sakinatun min rabbikum. Dan dia berisi sisa-sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Dalam tu ada pakaian, dalam tu ada tanda Nabi Musa, dalam tu ada tongkat Nabi Musa, ada pedang dia, mungkin ada macam lagi lah itu dalam Tabut tu. Ia dibawa oleh malaikat. Siapa sampaikan kepada Tabut? Malaikat. Kalau istilah kita, padahal di tangan raja yang zalim tu ya, tapi malaikat ambil, hantar balik kepada Talut. Ini nak menunjukkan Allah yang memilih si Talut ini jadi raja. Bukannya Nabi Sam'un pilih, dia wahyu daripada Allah SWT. Sedang baki-baki peninggalan Musa itu, tongkat dan pecahan daripada lembaran Taurat itu ada di dalam Tabut. Baik, itu dia punya terjemahan. Jadi rakyat umum tak percaya si Talut tadi boleh jadi raja, maka Allah buktikan Tabut yang adalah simpanan raja itu akan diambil daripada raja zalim itu bagi kepada Talut. Itu cerita macam magic sikit lah ya cerita untuk orang dulu yang boleh panggil. Atiyah As-Sa'di dia berkata, baik, kemudian Nabi menerangkan tanda ketentuan dan pengangkatan Allah terhadap Talut ini tadi, iaitu akan kembalinya Tabut yang mengandungi rahmat itu, mengandungi ketenangan itu, ketentraman itu dan kehebatan itu, Allah kembalikan di tangan Talut. Dalam Tabut itu ada peninggalan tongkat dan pecahan daripada lembaran Taurat Nabi Musa, tanda kebesaran Nabi Musa yang dirampas oleh Raja zalim tadi lah, dikembalikan kepada Talut. Baik, macam mana Atiyah As-Sa'di berkata, baki atau serpihan pakaian Musa dan Harun serta tongkat keduanya dan pecahan daripada Taurat itu, ya, Taurat pun dicatat dalam macam papan batu saja lah, begitu, ada dalam Tabut. Baik. Ibnu Abbas berkata, malaikat tiba membawa Tabut di antara langit dan bumi di udara, kemudian diletakkan di depan Talut dan orang-orang pada ketika itu semua menyaksikannya. Ini yang saya kata macam magic tadilah, malaikat datang. Orang pun nampak si Talut ni ada Tabut depan dia. Macam itulah lebih kurang ceritanya. Kata As-Sa'di, ketika Tabut
pada pagi harinya telah tiba di rumah Talut, maka mereka percaya pada kenabian Nabi Sam'un dan mereka menyerah dan taat pada Talut. Barulah dia patuh. Bila ada tanda macam tu, baru betul lah Nabi Sam'un ni Nabi Allah, dan dilantikkan Talut ni betul untuk buat kita sebab ada tanda. Bila tengok aja di hadapan rumah Talut, Talut tu ada, wah, ini Nabi betul punya ni. Mula-mula tadi bangkang kan, tak tahu wahyu Allah SWT. Baik, jadi itu mereka dah terima. Kata As-Sawri, dari gurunya dia berkata, malaikat membawa tabut itu di atas kereta yang ditarik oleh lembu. Pula malaikat pula, bukannya datang-datang pula zat turun, tidak, bawa naik kereta lembu. Macam mana pula cerita kereta lembu ni sampai ada cerita kereta lembu? Diceritakan pula dalam tafsir. Baik, datang tabut tadi di hadapan Talut, malaikat bawa. Okeylah, bawa macam mana? Bawa naik kereta lembu. Uraiannya ada keterangan lain mengatakan tabut itu pada mulanya daripada Arihah, ketika kaum musyrikin dapat merampas daripada Bani Israel. Rupanya itu asalnya ke tangan Raja Zalim macam mana? Rupanya daripada Arihah kaum musyrikin rampas daripada Bani Israel. Akhirnya ke tangan Raja Zalim. Bila ke tangan Raja Zalim itu nak menunjukkan Raja Zalim yang akan dikalahkan oleh si Talut ni tadi, maka tabut itu akan dibawa oleh malaikat ke hadapan Talut. Macam mana bawa? Naik ke lembu. Lalu diletakkannya di bawah berhala yang besar. Masa dia rampas tabut ni, di mana diletak? Orang musyrikin diambil tabut hazanah Nabi Musa, diletak di bawah berhala yang besar. Tetapi tiba-tiba pada esok harinya ditengok tabut ni berpindah di atas kepala berhala pula. Ini lain ni. Ini cerita orang musyrikin ambil tu lah. Letak di bawah berhala kaki, tiba-tiba esok terletak di atas kepala berhala pula. Maka langsung mereka turunkan dan mereka paku di bawah tapak kaki berhala. Dia turunkan daripada kepala tu, diikat ke, dipakukan, jangan naik lagi dah. Macam naik sendiri je. Dia cerita tu saya kata macam cerita magic sikit lah kan. Baik, tiba-tiba pada keesokan harinya berhala itu telah patah kakinya dan terbuang jauh pula berhala itu. Tabut tadi tetap naik atas juga. Itu cerita tabut tadi. Akhirnya mereka mengerti bahawa kejadian itu daripada Allah, tidak dapat dilawan. Ini kehendak Allah SWT. Yang orang-orang kalau betul-betul untuk ilmu macam mana usaha macam mana, kita jangan tahu. Kalau nak menuntut dengan saya pun ada syarat, urut kuning dan ayam panggang. Tapi itu cerita di muka. Saya kata nanti balik ke Malaysia baru. Rupanya balik Malaysia pun tak dapat juga, sebab kita mana ada ilmu. Tapi cuma nak saja. Jadi dia tahu ini bukan puasa main-main, ini puasa Allah, tak boleh dilawan. Maka mereka berusaha mengeluarkan tabut itu ke sebuah dusun. Dusun ni jadi tabut ni dibuanglah ke perkampungan, hujung perkampungan. Ini tak boleh begini. Ini asalnya. Kenapa di tangan Raja Zalim ditabut tadi? Tiba-tiba terjangkit penyakit di dusun itu. Bila dibuang tabut, tabut itu dibuang ke dusun, disimpan di dusun, tidak simpan berhala lagi. Kampung itu dijangkiti penyakit. Sehingga ada tawanan seorang wanita daripada Bani Israel menasihatkan. Dalam dusun itu ada seorang wanita yang ditawan oleh Bani Israel. Dia nasihatkan, sebab tabut di bawah situlah yang penyakitnya ada. Apa nasihat dia? Jika mereka ingin selamat daripada bencana itu, maka kembalikanlah tabut itu pada Bani Israel. Pula macam dukun pula wanita itu. Dia kata pulangkan tabut ni. Tabut di bawah sini tu yang jadi penyakit kampung kita ni. Maka mereka letakkan tabut itu di atas kereta yang ditarik oleh 2 ekor lembu dan berjalan menuju ke daerah Bani Israel. Jadi nampak luarannya itu orang biasa lah tarik, padahal malaikat tu bawa tu tadi yang dengan naik kereta lembu tadi nak dihantar ke Talut tu tadi. Tabut itu tadi nak dihantar ke Talut. Maka mereka letakkan tabut itu di atas kereta yang ditarik oleh 2 ekor lembu dan berjalan menuju ke daerah Bani Israel. Maka berjalanlah kedua ekor lembu menarik kereta itu sehingga sampai di daerah Bani Israel. Tiba-tiba patahlah kayu pada leher kedua lembu itu, sehingga kembalilah lembu itu dan diterimalah tabut itu oleh Bani Israel. Pula lembu yang bawa tu tadi, si
dia punya itu pun patah. Jadi lembu itu tadi baliklah lari ke tempat dia. Maka tabut itu sudah sampai di hadapan Bani Israel, itu diserahkan kepada Talut. Macam cerita ringkasnya tabut. Barangkali kita cari di mana Ustaz nak dapat tabut ni. Kalau dapat tabut habis berjalan, mau laib barangkali orang. Pasal tabut tu ada keamanan, ada ketenteraman, ada macam ada keselamatan. Itu dia punya rahsia, dia punya hikmat, barakahnya benda itu. Tapi letak telusun tadi penyakit. Jadi kalau nak hilang penyakit, pulangkan balik pada tuan dia. Pasal itu tadi diprosesnya macam tu. Baik. Jadi yang itu tu nak menunjukkan Nabi Sam'un atau Sambil tadi bukannya mengaku-ngaku dia adalah utusan Allah dan dapat wahyu. Jadi dibuktikan yang lantikan dia itu adalah lantikan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi masyarakat mana faham tu, orang kampung mana tahu tu kan. Bani Israel mana terima tu, tapi dibuktikan macam tu. Inna fi dzalika laayatan liqaumin ya ayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya kejadian itu sebagai bukti kebenaran kenabian Sam'un atau Sambil tadi dalam apa yang aku jelaskan kepadamu mengenai kerajaan Talut. Talut itu pun adalah betul, itu lantikan Allah Taala. Jadi Nabi itu pun betul Nabi, lantikan Nabi itu pun adalah betul. Ada bukti Talut itu boleh balik ke tangan Talut. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan beriman pada hari kemudian, okey, maka masyarakat barulah terima pimpinan. Janji nak perang. Jadi bila nanti pimpinan diarahkan nak perang, kita lawan kerajaan zalim. Jom. Ceritanya tu pula tu. Boleh tu ya, ni cerita saja macam kisah bagus cerita ni. Falamma fasala Talut bil junudi qala inna Allah mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yafhamhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan bi yadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu wa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawm jalut wa junudi qala alladzina yadhunnu annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin. Ini ceritanya pula dia terimalah si Talut. Maka Talut pun susunlah angkatan untuk perangi kerajaan tadi. Mereka pun maulah, sebab mereka tadi janji nak perang dan mereka ni pun dah rasa dah dizalimi oleh raja itu tadi. Maka ketika Talut telah membawa tenteranya keluar, jadi dilantik semua, dia menuju untuk perang. Dia berkata, sesungguhnya Allah akan mengujimu dengan sebuah sungai. Tapi bila kita nak lawan dengan tentera yang zalim, kita diuji dengan sebuah sungai. Maka siapa yang minum daripada sungai itu bukan gulunganku. Itu ujian. Padahal padang pasir kalau jumpa sungai, siapa tak minum? Bukan minum nak berendam lagi dekat situ. Maka tak boleh minum pula. Kalau minum aja bukan gulunganku. Kau lari daripada kumpulan aku ini, keluar daripada kumpulanku ini. Dan siapa yang tidak merasakan air itu dari gulunganku, siapa yang tak minum gulunganku, kecuali dibenarkan yang hanya menciduk dengan tangannya satu kali, itu baru boleh minum. Itu boleh. Tapi kalau sampai berendam minum, itu bukan. Itu janji itu dalam syarat bila mereka setuju nak perang kerajaan zalim tadi, maka minumlah mereka daripada sungai itu kecuali sedikit yang tidak minum daripada mereka. Jadi ramai-ramai itu banyak yang minum, banyak-banyak yang keluar daripada arahan raja Talut ini tadi. Sikit saja yang itu. Kami tidak bertenaga, dan ketika melewati tempat itu, dia bersama orang-orang yang beriman kepadanya. Mereka berkata, kami tidak bertenaga untuk melawan Jalut, ya, dan tenteranya sekarang ini lemah. Bila lepas minum tu memang rasa tak ada daya nak lawan, kecuali sikit saja. Maka berkatalah orang yang yakin, orang yang tak minum tadi atau minum sikit saja akan berhadapan dengan Allah SWT. Kita nanti akan ditanya oleh Allah SWT. Maka dia berkata, berapa banyak rombongan yang kecil sedikit dapat mengalahkan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah tetap membantu orang-orang yang sabar tabah hati. Jangan kira sikit, kita janji lawan kerajaan zalim itu kita lawan. Sebab pertolongan Allah. Berapa ramai yang sikit lawan yang banyak kalah dengan pertolongan Allah. Yang yakin tadi tak apa terus, yang minum tadi tak yakin dah tak larat dah, tak boleh dah. Agak-agak bahasa
dah apa tu ya, kalau saya bawa pengajaran sekarang ni lah, minum air sungai. Itu kata-kata simbolik saja. Kalau kita zaman kita ni agaknya lah pun boleh kita kiaskan. Padang pasir kan kalau jumpa sungai, zaman kita ni, kalau zaman-zaman hidup ni, kalau jumpa lumpuhkan harta, tapi janji kalau nak pertolongan Allah SWT, jangan tenggelam dengan lumpuhkan harta tu. Nak ambil sikit boleh, tapi kalau sampai berendam dalam harta, tak boleh lawan. Ni perut penuh semua, mana nak lawan. Lebih kurang tu lah. Kita begitu juga kalau senang ni tuan-tuan. Mana boleh nak perang, dah kenyang. Kalau satu raup minum air tadi boleh tahan lagi. Ini sampai penuh perut, nak pergi lawan, aku tak tahu lah. Nak lawan jalur tentera dia ramai pula. Macam tu lah. Ini semangat ni tuan-tuan dia macam tu. Tu agaknya macam tu kita bawa. Kalau zaman-zaman kita ni lah yang sesuai, bukan sungai. Zaman dulu sungai lah. Macam baik, itu terjemahan. Dia punya ayat ni nak tahu berapa ramai yang minum, berapa yang tak minum, berapa yang boleh perang, berapa yang tak boleh perang. Ini huraian ayat. Ayat ini memberitakan ya, ketika Raja Talut tadi jadi diakui sebagai raja pimpinan, dia keluar membawa tenteranya sebanyak 80,000 orang. 80,000 orang perang. Dan memberitakan bahawa Allah akan menguji dengan sungai di antara sungai mana ni? Sungai daripada Urdun dan Palestin. Sungai daripada Jordan pergi Palestin itu sungai apa dia? Situlah diuji tu. Nak pergi perang. Maka siapa yang memuaskan nafsunya dengan minum tidak akan mengikutiku. Siapa memuaskan nafsu minum itu tak dapat ikut perang. Sedang yang kuat menahan nafsunya, ia benar-benar pengikutku. Siapa yang minum sekadar perlu saja satu raup tangan lagi minum, boleh jalan. Kata Raja Talut, kecuali yang hanya menciduk sepenuh tangannya saja, maka tidak apa-apa, itu boleh kuat. Dan siapa yang minum sepuas-puasnya tidak akan puas. Maka jumlah yang minum 76,000 yang minum sepuas-puasnya. Daripada 80,000 tadi, 76,000 yang minum puas-puas. Yang minum sedikit syarat saja tinggal 4,000 saja. 4,000 tu yang berani lawan. 4,000 ni dah yakin kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi iznillah. Berapa ramai tentera yang sedikit boleh lawan tentera yang banyak. Tak apa, 4,000 lah. 76 dah lari dah semua, kita lawan dengan pertolongan Allah SWT. Inilah cerita. Dalam Quran ni cerita minum air sungai. Zaman kita ni bukan minum air sungai. Minum macam-macam ya? Bukan minum, bukan makan, boleh jadi kesenangan dan kemewahan. Kalau kita tenggelam dalam kesenangan kemewahan, tak boleh berjuang, berarti pernah kita takut. Tapi kalau yang sekadar perlu saja, itu boleh tahan. Nah, yang langsung yang tak ambil itu lagi perlu. Jadi 3-4 saja lagi. Al-Bara' bin Azib berkata, kami biasa membicarakan bahawa sahabat Nabi SAW ketika perang Badar 313 saja sebanyak sahabat yang ikut menyeberangi sungai. Rupanya kata Bara' bin Azib, masa perang Badar tu 313 orang tu saja yang sanggup mengharungi tasik daripada sungai itu. Yang tak boleh menyeberangi itu memang tak boleh perang itu. 313 tu yang diuji tahan. Ini zaman Rasulullah pun juga sungai juga, tapi bukan sungai, kalau itu istilahnya lembah di Badar. Ini saja yang boleh menyeberang tanpa minum apa-apa, menyeberang saja, nak tunggu musuh di seberang Badar. 313. Dan tiada menyeberang bersamanya kecuali orang-orang mukmin. Yang sanggup menyeberang masa dalam perang Badar itu orang betul-betul beriman kepada Allah SWT. Orang munafik tak jadi bilang, buat letih, buat apa. Itu yang tak ikut perang. Itu yang dalam perang Badar itu 313 itu tulen orang beriman, maka Allah berikan kemenangan. Tapi bila 1,000 dalam perang tersebut, 300 daripadanya goyang. Yang balik itu yang dalam perang Uhud itu tidak pernah macam dalam perang Badar. Itu kalau kita baca sejarah asas musuh
dia akan memberikan jawaban pada kita. Baik. Ketika telah menyeberangi sungai, ini cerita tentera-tentera Talut ni tadi, bila menyeberangi sungai dan berhadapan dengan tentera yang jauh lebih banyak, 4,000 saja lawan dan 10,000, padahal tadi 80,000 asalnya, 76 itu minum semau-maunya air sungai, tak boleh melawan musuh. Jauh lebih ramai, mereka merasa takut dan berkata, kami tidak sanggup menghadapi tentera Jalut. Rupanya raja yang zalim ini dipimpin oleh Jalut. Raja yang dilantik oleh Nabi ini namanya Talut. Barang yang menandakan dia raja itu namanya tabut. Ini kalau belajar bahasa Israel, banyak bunyi macam itulah. Jalut, but, semua dalam cukup. Jadi raja yang zalim ini pemimpinnya ialah Jalut. Raja yang dipilih oleh Nabi Sambil Samun tadi namanya Talut. Kemudian tanda membuktikan dia itu layak jadi pemimpin walaupun orang awam, maka Allah berikan khazanah ataupun harta, ya, warisan daripada Nabi Musa, namanya tabut. Jadi dia tak boleh menghadapi tentera si Jalut ni yang minum kuat ni tadi. Maka para ulama yang salihin dia berkata, ini ulasan para ulama lah, sesungguhnya kemenangan itu bukan kerana banyaknya tentera ataupun perlengkapan senjata, bukan. Hanya tergantung kepada izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena yakin, kata ulama-ulama, walaupun tinggal 4,000 saja, yang 76,000 habis dah, kalah dah itu. Jadi kita kena yakin bukannya ramai tentera, bukan lengkap senjata, hanya tergantung pada izin Allah dan pertolongan Allah. Dan Allah selalu membantu orang-orang yang sabar dalam perjuangan menegakkan kebenaran. Ini pengajaran macam itulah. Kalau kita sabar menegakkan kebenaran dan sebagainya, bukan dikira ramai, bukan dikira banyak. Jadi sekarang ini juga kalau kita lihat ya, dunia Islam memang tak kuat, dunia Islam memang tak ramai. Ya, yang betul-betul lah, yang Islam itu memang ramai juga, kita semua ada kekuatan. Belum tentu lagi manu itu beriman, itu belum tentu lagi. Macam dalam perang Badar juga, yang berani menyeberang tasik Badar itu 313 orang saja. Yang itulah yang betul-betul beriman. Yang tak menyeberang sungai itu goyang, itu yang tak ikut perang itu. Walaupun 313 lawan 1,000 boleh menang. Tapi di Uhud 1,000 lawan 1,000. Tapi dalam 1,300 orang-orang munafik yang tak yakin, tak beriman itu balik, maka tak boleh menang. Macam itu ayat, ceritanya ayat itulah kita nampak dia punya cerita. Jadi pengajarannya macam itu. Yang pertama tadi, kalau kita lari dengan ajaran Allah, Allah uji kita dengan kezaliman. Boleh kita melawan kezaliman, tapi dengan syarat pula ikut arahan daripada pimpinan yang mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ikut agama jugalah, macam ni tadi, macam si Talut. Dalam itu pun juga ramai yang ikut, tapi tidak betul-betul ikut juga. Kena betul-betul, ya. Tinggal 4,000 saja daripada 80,000. 76 tak ikut juga, tak ikut perang. Cuma nak perang tapi tak ikut perang. Baik, itu sangat, itu pengajaran. Apa yang menjadikan kekuatan kita yang 4,000 boleh kalahkan si, ya, Jalut itu, kerajaan zalim itu? Maka ayat 250 Allah berfirman, walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Baik. Dan ketika mereka yang 4,000 itu telah berhadapan dengan tentera Jalut, kerajaan zalim itu namanya Jalut, langsung mereka berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ada 3 saja. Rabbana afriq alaina sabra, wahai Tuhan kami, tuangkanlah atas kami ketabahan hati, sabar. Wasabbit aqdamana, dan tetapkanlah tapak kaki kami, jangan mundur ke belakang, tak mundur punya, walaupun macam mana.
wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan menangkanlah kami, tolonglah kami mendapat kemenangan terhadap kaum yang kafir. Serah pada Allah SWT. Itu doanya. Fahazamuhum biiznillah wa qatala Dawud Jalut wa ataahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ardu walakinna Allaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Maka mereka dapat mengalahkan tentera Jalut dengan izin Allah. Dan Daud telah membunuh Jalut. Siapa yang membunuh Jalut ni? Kanak-kanak muda Daud. Masa tu belum jadi Nabi lagi. Dia yang bunuh ketua tentera zalim tadi, si Jalut. Si Daud ni yang bunuh Nabi Daud. Kita tengok je Bani Israel. Jalut, Talut, Daud, Tabut, Harut, Marut. Kalau dalam sihir itu kan semua namanya Harut, Marut. Nama Bani Israel ini macam itu. Jadi Nabi Daud telah membunuh si Jalut. Nanti kita akan ceritakan siapa Nabi Daud. Kemudian Allah memberikan kerajaan kepada Nabi Daud dan ilmu hikmah kepada Daud serta mengajarkan padanya apa yang dikehendaki oleh Allah. Andaikan Allah tidak menolak kejahatan sebagai manusia dengan sebagian yang lain, kalau tak dikalahkan si Jalut oleh Daud, habis. Tapi dengan izin Allah, maka Allah tak nak kezaliman itu berterusan, disekat oleh Daud yang di bawah tentera Raja Talut itu tadi, ya, Raja Zalim Jalut dibunuh oleh Daud. Daud itu kanak-kanak kecil saja, anak muda saja, tapi di bawah tentera yang dipimpin oleh Raja Talut. Kalau Allah tak buat begitu, rosaklah bumi ini. Tetapi Allah mengurniakan besar kepada semua makhluk di seluruh alam ini. Jadi kezaliman itu dipadam ke masa zaman itu. Kemudian ayat yang akhir, ya, tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka minal mursalin. Kata Allah, itulah ayat-ayat Allah yang bukti kebesaran kekuasaan Allah. Aku, ya, bacakan kepada kamu wahai Muhammad dengan sebenarnya. Itu cerita benar berlaku wahai Muhammad. Dan engkau termasuk Nabi utusan Allah. Bila kamu boleh cerita sejarah yang lama, yang kamu tak tahu dia punya dari mana sumbernya, dari Allah sahaja, maka ini menunjukkan kamu adalah Nabi yang dipilih oleh Allah juga menjadi Rasul.